ketika Dajjal mengepung Imam Mahdi dan tentera-tenteranya, mereka tetap mengerjakan solat. Tentera Imam Mahdi tak mengerjakan solat. Satu riwayat kata subuh, Imam Mahdi dah berdiri di depan, yang lain sudah pun buat saf, Allahu Akbar, takbiratul ihram telah pun diangkat. Ketika saf belakang belum mengangkat takbiratul ihram, ketika itulah mereka mendengar suara dua orang malaikat dengan tubuh dan rupa yang asal bersayap sedang membawa turun Nabi Isa alaihissalam. Rasul, tuan-tuan, Rasul turun zaman akhir zaman. Tuan-tuan, kita boleh hidup dengan Rasul zaman tu. Allahu Akbar. Rasul ini pula bukan calang-calang Rasul, dia ulul azmi. Dia tempat yang keempat di kalangan makhluk Allah yang bernama manusia. Nabi Isa ni berada pada tempat yang keempat. Selepas Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ranking keempat adalah Nabi Isa AS. Inilah yang akan turun di akhir zaman nanti. Tuan-tuan bayangkan rupa dia, akhlak dia, ibadat dia. Hak ni yang berita gembira ni. Yang ni berita gembira. Tuan-tuan, Nabi Isa turun. Tangan kanannya di atas sayap, tangan kirinya diletakkan di atas sayap, di sebuah menara putih timur Damsyik. Damsyik ni tempat saya belajar, tuan-tuan. Alhamdulillah, saya rasa beruntung sangat. 7 tahun saya duduk di situ, di Damsyik, 7 tahun. Turun, kemudian tuan-tuan, bila turun Nabi Isa sekarang ni sampai malam ni, Nabi Isa duduk di mana? Di mana Nabi Isa? Langit yang kedua. Nabi Isa Ibn Maryam diangkat ribuan tahun yang lalu dalam keadaan dia hidup dan belum pernah merasakan kematian. Nabi Isa tak pernah mati. 2000, sekarang 2018, 2017 tahun yang lalu kelahiran Nabi Isa. Tu hak kita tengok tahun 2017 tu, tuan-tuan. 1438 hijrah Nabi Muhammad, 2017 tahun kelahiran Nabi Isa. Kita kata, Ustaz, lama Ustaz, 1000 tahun ni. Kenapa kita pelik pula? Nabi Nuh umur berapa? Kan ribu-ribu zaman tu. Nabi Isa sampailah malam ini, Nabi Isa berada pada langit yang kedua. Dia turun. Tuan-tuan, apa Nabi Isa buat turun-turun? Mandi dulu ke, tanya makan di mana, nak sarapan apa pagi ni? Subhanallah. Turun, terus masuk saf untuk solat. Ni solat. Terus masuk saf dan solat. Ramai orang sebut qaddim Nabi Allah, Ruh Allah. Qaddim ni maksudnya ke depan. Wahai Nabi Allah, ke depan jadi imam lah. Ketika itu Imam Mahdi berundur ke belakang. Nabi Isa pegang bahu dia di belakang tu. Ni hadis ni, tuan. Nabi Isa tahan bahu dia. Nabi Isa kata, Nabi Isa sebut, solat ini diiqamahkan untuk kamu dan umat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi imam kepada sebahagian yang lain. Mulianya umat Nabi Muhammad. Seorang Rasul turun, walaupun bukan sebagai seorang pembawa risalah, tetapi ketika seorang Rasul turun, masih lagi umat Nabi Muhammad yang menjadi imam. Imam Mahdi. Habis solat, tuan-tuan sekalian, habis semayang, Nabi Isa pun bangun. Imam Mahdi menyerahkan khilafah pada Nabi Isa. Serah inilah jawatan pemimpin tertinggilah umat Islam pada Nabi Isa. Nabi Isa pun berjalan. Dia buka satu pintu masjid. Betul-betul di depan dia Dajjal, dan juga di belakang tu adalah tentera-tentera Dajjal. Seawal melihat Nabi Isa, bergegarlah seluruh tubuh Dajjal. Bergegar. Tentera kafir yang menghidu nafas Nabi Isa akan mati. Hidu nafas dia, mati. Maka bertempiaranlah lari, tak tahulah berapa banyak tentera waktu tu.
Daripada Syam, Syria ni, mereka akan lari menuju ke Palestin. Di sana akan berlaku pertempuran. Tetapi tak bertempur pun. Nabi Isa AS dengan caki-baki tentera Imam Mahdi pergi sampai ke Palestin. Sebelah tuan-tuan, Syria Palestin sebelah-sebelah aja. Sampai ke satu tempat yang bernama Babul Lud. Lalu dikepung Dajjal. Lalu Nabi Isa pun membunuh Dajjal. Habis dia tak ada pertempuran, bawa keluar senjata, patah-patah pedang Nabi Isa, tak ada. Nabi Isa keluarkan senjata dia, bunuh, mati tu. Macam tu je. Tak ada pertempuran apa. Memang lemahnya Dajjal ketika tu. Lemah dengan para rasul, dia lemah. Tuan-tuan, mati Dajjal, saki-baki tentera penuh Yahudi. Kesemuanya lari. Belakang tembok, belakang batu, belakang pohon yang besar. Yahudi tuan-tuan, dia takkan berdepan. Waktu saya belajar di Syria dulu, saya dah himpunkan video-video pertempuran antara tentera Palestin. Bukan tentera, orang kampung di Palestin dengan tentera Israel. Berlari tuan-tuan, tentera Israel ni berlari. Jatuh, berguling-guling lari, tapi bawa senjata. Yang kejar ni 15 orang, semua pegang batu je. Kemudian duduk di belakang tembok pegang senjata. Keluar tembok. Yang tu semua pegang batu je. Sampai hari ni. Maka bila perang nanti, Yahudi berselindung. Ke semua batu, ke semua pokok akan bercakap, wahai tentera Islam, bercakap. Datang, di belakang aku ada Yahudi. Uqtulhu, bunuh dia. Nabi kata kecuali satu pohon, iaitulah pohon Gharqad. Kerana pohon itu adalah pohon Yahudi. Lalu dibunuh semua tentera Yahudi, mati. Menanglah umat Islam ketika itu. Hiduplah Nabi Isa bersama dengan umat Nabi Muhammad selama 40 tahun. Subhanallah. Tuan-tuan, lepas tu Imam Mahdi pun wafat. Dia wafat lebih awal. Nabi Isa meneruskan kehidupan dia, mengajak semua orang menyembah Allah, mengembalikan semua orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas muka bumi Allah ketika itu tidak ada satu pun jenayah dan kemungkaran yang akan dilakukan. Yang Islam, yang kafir, tapi tak ada dah jenayah. Allah mengembalikan keberkatan pada zaman itu. Berkat. Petani sebarkan benih di atas batu kering, tumbuh pohon. Pokok ada 5 ketika itu yang tumbuh pada zaman Nabi Isa. Kulitnya dibuat payung. Ketika itu serigala akan memelihara lembu. Harimau akan memelihara unta dan kuda. Kanak-kanak bermain-main dengan semua jenis ular-ular yang tidak lagi berbisa. Tadi tak bisa. Subhanallah. Waktu itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada lagi kemungkaran, maksiat, bumi penuh dengan keamanan. Inilah satu suasana yang kita semua rasa. Tadi datang Dajjal, kita jadi sempit dada. Rupanya selepas Dajjal mati itu, bumi akan menikmati buat kali pertamanya keseluruhan jenis keberkatan yang ada di atas muka bumi Allah. Tak ada orang miskin, tuan-tuan. Zaman itu, siapa yang pergi ke Baitul Mal, pejabat zakat, saja-saja pergi ambil emas untuk diberikan kepada orang susah. Nabi kata dia pergi ambil emas, nak bagi kepada orang susah, kemudian tak jumpa. Akhirnya dia pun nak kembalikan emas tu di Baitul Mal. Pihak Baitul Mal kata, minta maaf, kami tak terima dah emas ni. Hak mana yang dah diambil mesti pergi cari untuk diberikan. Allahu Rabbi. Sampai tak ada. Tuan-tuan, zaman itulah tuan-tuan, zaman kemasyhuran itulah, ketenangan itulah, keberkatan itulah yang dinantikan oleh juga semua manusia yang hidup pada ketika itu. Tapi nak kena tempuh satu masa yang susah, iaitu fasa kemunculan Dajjal.